Assalamualaikum. Hari ni Miss nak briefing pasal chapter 5. Chapter 5 ni awak akan belajar perkataan, okey? Yang mana perkataan berbunyi. Berbunyi macam mana? Berbunyi dengan nada yang mengandungi huruf OI, OY, IM dan EM. Contohnya boy, oil. So tu bunyi-bunyian dia. Okey? Bunyi-bunyian tu terhasil daripada bila ada perkataan benda ni. 4 benda ni. Okey? Lepas tu perkataan yang bermula dengan IM dan juga EM. Alright? First, kita tengok. First thing, word sound bila ada perkataan OI. Contohnya adalah oil. Oil tu apa? Minyak kan? So, bila dibunyikan oil tu, semua perlu ditulis. Okay? So, just tulis semua sekali. O, I dan L. Okay. Bila perkataan toy pula, T-O-I-L, toil. So, semua sekali juga diambil. Sebab apa? Sebab bunyian tu. Bunyi tu ada berbunyi O-I-L. L tu ada bunyi. So, semua ditulis. Tapi kalau super right, jangan lupa T tu tak ada palang. Okey. Berbeza pula dengan choice. Choice dia tetap ada huruf OI kan? Tapi kat sini dia buang belakang dia. Sebab apa? Sebab bunyinya sampai C je. Choice. Tapi kenapa C besar di depan tu? Sebab CH. Miss kan pernah cakap kalau C berjumpa dengan H, dia akan jadi C besar. Right? So, dia akan jadi CH. CH tu dia akan jadi C besar. So, dalam super right, awak kena tulis C besar, O dan I dan juga C. E kat belakang tu tidak perlu ditulis sebab tidak berbunyi. Next is poise. Poise kan sampai S je bunyi dia. So that in super right, korang kena tulis P-O-I dan juga S. E tu silent. Okay, boleh senang je kalau perkataan tu berbunyi dengan O-I. Next, kalau awak jumpa perkataan yang mengandungi huruf O dan Y. So, bunyinya macam apa? Oi kan? Oi, oi. So, bilanya awak jumpa perkataan mengandungi huruf OY, contohnya boy. So, semua juga perlu ditulis. Sebab apa? Sebabnya kalau kita tak tulis B, macam mana kita nak sebut dia boy kan? So, boy. Y tu berbunyi. So, semua ditulis juga. B-O-Y. Destroy pula. Destroy dibuang satu huruf vokal. Sebab apa? Kalau D dan S tu telah dapat dibunyikan des. Destroy. So, DS, T tak ada palang, R-O-Y. Destroy. S dengan T tu kena rapat dalam super right ni dia saja buat tak rapat. Sebenarnya kena rapat. D-S-T-R-O-Y. Royal. Royal pun dia buang huruf apa? A kan? Y-L tu sebab apa? Sebab Y dan L tu dah boleh bunyikan yel. So, royal. Kalau awak terbuang yang huruf O tu kan, tak bunyilah ro tu. So, yang belakang kena buang huruf vokal tu, iaitu R-O-Y dan L saja. A tu tidak perlu sebab dah boleh bunyikan sebab ada huruf L. Okey. Next is if awak jumpa perkataan yang bermula dengan huruf IM ataupun EM. Okey. Jika perkataan asalnya ada perkataan IM dan EM, awak akan jumpa dalam super right, dia akan just tulis M saja. Sebab dah boleh bunyikan. So, tapi nanti in a situation bila awak jumpa dalam petikan, awak kena teka. Tu adalah ejaan EM ke IM. Tapi kedua-duanya hanya ditulis M. Contoh pertama, impress. Okay, impress bila nak spell M-P-R-S. So, dalam super right,
PRS tu kita buang E, kita buang satu S. So PRS tu dah boleh sebut press. Impossible, M, for im kan. Lepas tu possible kita belajar PS, B, impossible. Import, buang satu huruf vokal di belakang. Huruf M, PRT untuk port. Emphasize, emphasize ni lain sikit. Sebab apa? Sebab dia ikut sebutan dia, so that H tu tidak perlu diletak. Sebab apa? Sebab dia menggantikan fur kan. Bila PH kita sebut fur, so digantikan dengan huruf F. Sebab itulah M, F, S, I, Z. So bila nanti awak jumpa PHA, kan sebutannya fur, so dia kena tukar F. Emphasis sama juga, MF, S dan S, sis. Okey, embassy, EM, M saja ditulis. Besi, BSY. Besi A tu tak perlu, double S tu tinggal je satu. Okey, boleh setakat ni. Next, if awak nak belajar tentang quantity, kan nanti awak akan jumpa dalam super right, dia akan tulis M je di tepi, 8B, 5M. So M dan B tu stand for what? M tu untuk billion, B tu untuk billion. Awak jangan tertukar kalau M saja kan. Awak kena tengok ada nombor. Kalau ada nombor di depan perkataan seketul M, B tu maksud tu nombor lah. Kalau nya tiba-tiba M je, dia boleh jadi AM ataupun IM kan. M tu, AM tu. So bila ada nombor kat depan tu, maksudnya tu adalah kuantiti lah, jumlah duit. 5M, 8B. Kalau tak ada nombor kat depan, maksudnya dia lain lah tu. Okay. Abbreviation yang dibuat untuk chapter ni adalah if awak nak bagi tahu perkataan was, were ataupun with. Kalau awak jumpa was, were atau with ni, W saja ditulis. Important ke ejaan dia, semua ditulis IMP saja. Abbreviation ni awak tak boleh pakai rule pronunciation bunyi ke, tak boleh pakai rule sebutan vokal ke apa, tak boleh. Kena hafal. Department, DEPT. T tak ada palang. Antara P dan T tu sambung terus, tak perlu sengkang. Okey. Week ataupun work, W dan K. W kecil, K kecil. Okey. Employ. Kalau employ, MPL. Sebab apa? EM, M saja. PL untuk ploy. Okay. Next, kita belajar caption word. Huruf besar. Awak akan jumpa nanti dalam this petikan lah. Kan? This document. Awak akan jumpa dia akan garis kat bawah dia. Di depan huruf N. Contoh dia bagi national. So dia nak cakap National Oil Company. Benda tu nama khas kan. Sebab nama tempat, nama khas, nama syarikat, semua nama huruf, kata-kata nama khas. So that dalam super right ni dia tak boleh tulis huruf N tu huruf besar kan. Dia kena huruf kecil juga. Tapi bila ada double line kat bawah, double underline kat bawah ni, maksudnya tu adalah huruf besar lah tu. National, N lepas tu ada garis, national, NSL, oil, OIL, semua sekali dia ambil, company, CO saja. So, cuba tengok contoh yang ni. Nampak tak dia garis? Bawah W, bawah E, bawah S, bawah C. Kenapa dia tak garis bawah T tu yang mula-mula? Sebab T tu adalah dia tak start lagi kan dengan nama khas dia. Dia baru nak cakap the. So dia tu tak perlu huruf besar. West tu baru huruf besar. So sebab itulah dia letakkan huruf besar tu kat bawah. Okay, satu je. Satu kat depan je. Tak perlu letak kat bawah O, tak perlu letak kat bawah C tu. Satu je kat depan sekali. So the East Coast, dia EST, COST. A tu tidak perlu ditulis. Sorted, S besar kan. S ada double line. TRN untuk sorted. Supply, SPLY. Lepas tu company.
Central Gas Company is closed. Central CNTRL, double line kan bawah C. Lepas tu gas G dan S. Company CO is huruf S. Lepas tu close CLOS. Lepas tu sebab ada D kat belakang ada huruf past tense kan. So ditambah je D tu. Okay. Tu saja, senang sangat. Awak try buat dokumen ya. Nanti awak akan mahir. Buat dokumen 5.6.1, 5.6.2 and semua sekali dokumen tu Okay, 5.6.3. Lepas tu buat exercise ni. Untuk awak nak enhance balik awak punya kefahaman. Try buat. Kalau ada apa-apa pertanyaan, soalan berkaitan dengan chapter ni, please jangan malu-malu, jangan segan-segan, boleh DM Miss ke, WhatsApp ke, tanya. Right? Kita nak sama kita belajar. Okay? Okay, thank you for today class. Selamat study lah. Okay? Bagi yang belum hantar midterm, sila hantar secepat mungkin. Miss tunggu ya sampai awak hantar. Okay, that's all. Thank you class.